Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Ahmad Syahrudin bin Tahar, serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Aliza binti Ghazali, nombor metrik 062754. Saya ingin membentangkan tajuk saya iaitu keistimewaan dan kepentingan mempelajari sejarah perundangan Islam. Untuk perkenalan bagi tajuk ini adalah ianya menerangkan bagaimana syariat ditubuhkan semasa zaman Rasulullah SAW. Dari segi bahasa, ianya bermaksud cara yang lurus. Dari segi istilah pula, ianya bermaksud sebagai hukum hakam yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi pelbagai aspek seperti cara kehidupan manusia. Ianya disyariatkan berdasarkan beberapa peristiwa ataupun secara rawak. Para sahabat mencari jawapan daripada kekeliruan mereka melalui Rasulullah SAW. Rasulullah menggunakan dua kaedah untuk menjawab persoalan mereka, iaitu wahyu dan ijtihad. Wahyu iaitu Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril AS daripada Lauh Mahfuz, iaitu salah satu daripada zat Allah SWT. Ianya mengambil masa selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Diturunkan sama ada melalui peristiwa ataupun secara rawak. Contoh peristiwa yang kita boleh lihat ialah pertengkaran antara suku Aus dan Khazraj di dalam surah Al-Imran ayat 100 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang yang diberi kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Kaedah yang kedua iaitu ijtihad. Ianya merupakan salah satu metod yang digunakan pakai oleh Rasulullah SAW. Ianya hanya digunakan jika tiada wahyu yang diturunkan. Selain itu, ianya dilakukan melalui ilmu, pengawasan dan pemerhatian baginda. Jika berlaku pemesongan jawapan, ianya akan ditegur oleh Allah SWT melalui wahyu. Contohnya, semasa Rasulullah melakukan solat jenazah terhadap orang munafik di dalam surah At-Taubah ayat 84 yang bermaksud, dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Sesungguhnya mereka adalah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sumber hukum syariah terbahagi kepada dua, iaitu sumber asli dan sumber sekunder. Sumber asli melibatkan Al-Quran, iaitu kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Selain itu, As-Sunnah sebagai segala yang disandarkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi penegasan terhadap hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran, bahkan menjelaskan lagi maksud tersirat daripada Al-Quran. Sumber sekunder pula melibatkan beberapa perkara, tetapi saya hanya mengambil beberapa bahagian, iaitu Al-Ijma' yang bermaksud kesepakatan para ulama Islam yang mujtahid pada suatu masa selepas zaman Rasulullah mengenai suatu hukum syarak. Selain itu, Al-Qisas iaitu menyandarkan sesuatu yang tidak ada hukum dari nas kepada sesuatu yang ada hukumnya dari nas oleh persamaan illah, iaitu sebab musabab. Contohnya pengharaman dadah. Seterusnya al-istihsan, iaitu penetapan hukum terhadap suatu masalah perlainan dari ketetapan yang diterapkan pada masalah-masalah yang ada. Persamaan dengannya kerana mempunyai alasan yang lebih kuat yang menghendaki kelainan itu dilakukan. Contohnya, orang yang tiada ilmu mengenai pengurusan harta wajib dihalang untuk kebaikan diri mereka, melainkan diizinkan oleh walinya. Tetapi hartanya boleh diwasiatkan kepada kebaikan seperti bersedekah, kerana wasiat terjadi apabila berlakunya kematian. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri keistimewaan. Yang pertama iaitu rububiyah, iaitu persyariatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui penurunan Al-Quran. Ianya bercirikan beberapa perkara, dilaksanakan dengan sempurna dan penuh teliti. Selain itu, tiada kezaliman dan kelemahan padanya, dan adanya kehebatan dan kehormatan serta dipatuhi oleh mereka yang beriman. Yang kedua iaitu balasan duniawi. Ianya bermatlamat menetapkan kestabilan di dunia melalui hukum jenayah dan sivil. Allah memberikan kuasa kepada pihak berkuasa untuk kemukakan balasan. Contohnya hudud, diyat, takzir dan perceraian.
Yang ketiga, balasan ukhrawi. Ianya dikenakan kepada mereka yang melanggar syariat selagi dia tidak bertobat sama ada kesalahan daripada hati ataupun anggota badan. Jika pesalah mengetahui balasan di akhirat, pasti dia akan tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang keempat iaitu alamiah dan umumiyah. Pengisytiharaan ini menjadi rahmat kepada seluruh alam. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kamu menjadi rahmat bagi semesta alam. Ciri yang seterusnya ialah kekal, iaitu syariatnya yang kekal sepanjang zaman tanpa ada perubahan dan ianya muktamad. Ianya dapat mencapai kepentingan manusia sepanjang zaman. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber yang kuat dan terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hari kiamat. Ciri yang terakhir iaitu syumul, yang bermaksud menyeluruh ataupun mencakupi. Ianya menggariskan dasar-dasar akidah yang betul, cara hubungan antara manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan sesama manusia, hukum yang berkaitan dengan pengurusan harta serta sistem kehakiman. Kepentingan mempelajari SPI adalah mengetahui tujuan dan prinsip syariat Islam. Selain itu, pemahaman terhadap Islam yang komprehensif. Seterusnya, sebagai bentuk penghargaan atas jasa para ulama, bahkan ianya akan menumbuhkan rasa bangga terhadap syariat Islam. Selain itu, menumbuhkan motivasi yang optimis untuk mengembalikan kejayaan Islam. Yang terakhir, melahirkan sikap toleransi terhadap perbezaan di antara umat Islam. Kesimpulan daripadanya ialah ianya merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Selain itu, mempunyai keistimewaan tertentu, bahkan memberikan manfaat kepada kita dan kita dapat sedar ilmu-ilmu yang ada merupakan daripada tokoh-tokoh Islam. Jadinya, wajib ke atas kita untuk mengambil tahu tentang mempelajarinya. Jika tiada undang-undang, maka hancurlah akhlak. Seterusnya, banyak kematian akan berlaku dan akan menghancurkan dunia. Lalu kita semakin sukar untuk mendapat hasil bumi. Sekian, itu saja daripada saya untuk pembincangan ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sebagai insan yang lemah dan sentiasa melakukan kesilapan. Terima kasih.